Al-Quran sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, dan tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang saya akan berkongsi pada pagi ini ialah berkenaan dengan beramal dengan hukum makruh. Bagaimana hukumnya jikalau kita melakukan perkara-perkara yang makruh. Baik, saya percaya bahawa majoriti ataupun hampir semua, kalau tidak semua sekalipun, di kalangan kita ni tahu apa yang dimaksudkan dengan makruh. Bahasa mudahnya kita kata makruh ni kalau kita buat, kita tak dapat apa-apa. Itu bahasa kita kan. Kalau kita tinggalkan dapat pahala, itu makruh. Baik. Dalam hukum syarak, apabila kita sebut makruh, fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, maksudnya ialah sesuatu perkara yang dibenci. Sesuatu perkara yang dibenci. Itu yang dikatakan makruh. Baik, dari segi istilah, fil istilah, bila disebut makruh ialah apa-apa yang dilarang oleh asy-syari'. Yang dilarang oleh asy-syari', yakni yang Allah Ta'ala larang, pembuat syariat. Jadi apa-apa yang Allah Ta'ala larang, tetapi tidak diwajibkan kepada kita untuk meninggalkannya sama sekali. Itu makruh. Makruh maksudnya dari segi istilah syarak ialah perkara yang kita disuruh untuk tinggalkan. Tetapi tidaklah diwajibkan kepada kita untuk ditinggalkan sama sekali. Jadi itu yang dimaksudkan dengan makruh dari segi istilah. Dan satu lagi definisi makruh ialah makruh di sisi para ulama adalah sesuatu yang selayaknya ditinggalkan. Tetapi orang yang melakukan perkara yang makruh tidak mendapat dosa. Tetapi pada masa yang sama perbuatan itu dibenci. Jadi kita jangan kata tak apa, boleh buat. Bukan boleh buat. Itu adalah perkara yang dilarang. Perkara yang dibenci. Tetapi tidak berdosa. Maka contohnya ialah seperti bersembang, bercakap-cakap selepas sembahyang isyak, perkara yang bukan ilmu dan bukan perkara yang darurat. Itu contoh perkara yang makruh. Jadi kita ni, hidup kita ni banyaklah di kalangan kita yang mana lepas sembahyang isyak tu buang masa. Contohnya kita pergi minum, sembang dengan kawan yang tak ada apa-apa, kan? Dah jadi habit kita. Setiap hari, setiap malam lepas sembahyang isyak pukul 10, pukul 11, pukul 12 tu kita keluar pergi minum. Yang ni yang kita nak kena tentukan. Apakah perkara ini bagus untuk kita lakukan ataupun tidak. Tapi berdasarkan ta'rif tadi, bersembang selepas isyak tu macam setengah-setengah kita tengah malam keluar minum, bersembang dengan kawan apa semua itu,
Itu adalah perkara makruh. Dan perkara yang makruh maksudnya perkara itu dibenci. Kita jangan ingat bahawa boleh benda yang bukan berdosa pun. Ya, dia tidak berdosa. Tetapi dia adalah perkara makruh. Perkara yang dilarang dalam agama. Perkara yang dibenci dalam agama. Jadi kalau kita nak pahala, kita nak jadi orang baik, kita nak jadi hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya para suami lah. Orang perempuan saya percaya jarang yang jenis keluar malam, bersembang tengah malam itu dia ada, bukan tak ada, tapi tidaklah seramai kaum lelaki yang keluar isap rokok, duduk satu meja 4-5 orang kan, bersembang sampai tengah malam, perkena teh tarik dan sebagainya. Itu satu benda yang lazim dilakukan oleh ramai di kalangan kita, khususnya kaum lelaki. Jadi dia perlu tahu bahawa itu adalah satu contoh, bukan perkara harus, kan, bukan perkara mubah, tapi ia adalah perkara makruh. Walaupun tidak berdosa, tetapi ia dibenci dalam agama, ia dilarang dalam agama. Jadi kalau kita nak jadi orang Islam yang taat, orang Islam yang saleh ataupun salihah, dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka selayaknya perbuatan bersembang selepas sembahyang Isyak, kan, tengah malam apa semua ini, itu perkara yang perlu kita tinggalkan. Baik. Itu contoh sebagai permulaan supaya kita nampak gambaran berkenaan dengan kita melakukan perkara-perkara yang makruh. Baik. Tetapi pada masa yang sama, dalam agama kita ni kita diajar bahawa hukum makruh itu dia bukan selama-lamanya makruh, kan, bukan dalam semua keadaan ia makruh. Walaupun itu adalah perkara makruh, tapi itu ada beberapa pengecualian. Jadi kita perlu lebih terperinci, lebih detail berkenaan dengan hukum makruh. Satu contohnya ialah dalam agama kita, perkara yang makruh ini bukanlah sama sekali kita tak boleh buat. Tetapi kita dibenarkan melakukannya dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Kerana dalam kaedah ada dinyatakan al-karahatu tazulu bil hajah. Suatu perkara yang makruh itu dia hilang. Makruhnya itu hilang sebab ada hajat. Jadi benda makruh walaupun ianya dilarang dalam agama, ianya dibenci dalam agama, tetapi benci itu hilang ataupun larangan tu hilang jikalau kita beramal dengan perkara makruh itu kerana memang kita perlu ataupun kita ada hajat untuk melakukannya. Maksudnya hajat yang diiktiraf dalam agama. Baik. Contohnya sebagaimana yang saya sebut tadi, iaitu larangan daripada bersembang-sembang kosong, bercakap-cakap selepas sembahyang Isyak. Ini berdasarkan kepada hadis Bukhari, iaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci perbuatan tidur sebelum Isyak dan juga bersembang, bercakap-cakap selepas daripada sembahyang Isyak. Jadi ini satu contoh. Ada dua benda yang dinyatakan di situ. Satu, tidur sebelum Isyak. Sembahyang Isyak belum lagi kita dah tidur dah. Itu satu. Kenapa? Sebab takut nanti kita terlepas sembahyang Isyak tadi. Yang keduanya ialah bersembang, bercakap-cakap selepas Isyak. Baik. Jadi bila Nabi benci kita buang masa bercakap, bersembang selepas waktu Isyak itu, timbul satu soalan. Apakah kita langsung tidak boleh bercakap-cakap selepas Isyak? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersembang selepas Isyak ataupun bercakap-cakap dengan sahabat baginda selepas sembahyang Isyak? Maka berdasarkan kepada hadis, kita akan dapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersembang, bercakap-cakap dengan Abu Bakar Siddiq selepas waktu Isyak. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya ada keadaan lain, kan? Ada keadaan yang berbeza yang mana hukum makruh itu hilang. Jadi kita perlu faham berkenaan dengan hukum makruh ini.
Baik, kenapa boleh bercakap dengan Abu Bakar Siddiq? Kenapa Nabi bercakap dengan Abu Bakar Siddiq selepas waktu Isyak? Sedangkan hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahawa Nabi benci perbuatan bercakap selepas Isyak. Maka ini yang diulas, yang disyarahkan oleh para ulama hadis, yang mana mereka mengatakan bahawa perbuatan Nabi bercakap dengan Abu Bakar Siddiq adalah kerana Nabi berbicara tentang perkara yang baik, perkara yang ada keperluan, iaitu berkenaan dengan isu-isu orang Islam. Maka bila ada isu berkenaan dengan orang Islam, maka hukum makruh itu hilang. Sama sebagaimana kita lah. Sama sebagaimana kita, kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, kita bersembang dengan anak-anak kita selepas Isyak. Hukum dia apa? Apakah dia termasuk dalam perkara makruh kerana kita bercakap dengan anak kita selepas Isyak? Maka ini diulas oleh Ibnu Arabi rahimahullahu ta'ala. Yang mana Ibnu Arabi kata, tidur sebelum Isyak hukum dia makruh sebab dikhawatiri kita lewat sembahyang Isyak tu sampai terlepas waktu Isyak sampai subuh. Sedar-sedar dah subuh, dah pagi sebagai contoh. Dan hukum bersembang, bercakap selepas Isyak itu makruh. Hukum dia makruh yang dengan maksud yang bagaimana? Iaitu apabila kita bersembang benda yang bukan ilmu. Maksud dia ialah kalau kita selepas Isyak tu kita menghadiri kuliah sebagai contoh, ataupun kita sedang buat halaqah dengan anak-anak kita, usrah kan, ada tadabbur Quran, ataupun kita mengajar anak kita kelas tambahan pasal homework dia dan sebagainya, maka itu tidak termasuk kalau di sisi Ibnu Arabi. Dia kata kalau menuntut ilmu, kalau kita bersembang selepas Isyak itu kerana perkara yang kebaikan ataupun ada keperluan, maka itu dibolehkan. Baik, itu dibolehkan. Malah itu adalah perkara yang boleh mendatangkan pahala kerana mengeratkan hubungan antara suami isteri, antara ibu dengan anak, antara ayah dengan anak dan sebagainya. Contohnya kita lepas makan kan, kita sembahyang Isyak apa semua, lalu kita duduk di sofa di ruang tamu dengan anak-anak, bercakap pasal isu-isu semasa kan, bercakap pasal hukum agama. Itu adalah satu perkara yang terkeluar daripada hukum makruh tadi. Maka para ulama dia bagi contoh pasal benda makruh ni supaya kita lebih faham. Kita sekarang ni menghampiri hari raya Korban kan, kita menghampiri Zulhijjah, yang mana bila kita berada dalam bulan Zulhijjah, maka antara perkara yang biasanya ialah kita akan menunaikan ibadat korban kan, ibadat korban. Jadi ibadat korban ni dia ada special sikit, iaitu kaum lelaki sahibul korban. Sahibul korban ni maknanya pemilik korban, orang yang menyertai ibadat korban itu. Itu dipanggil sebagai sahibul korban ataupun pemilik korban. Jadi kalau pemilik korban itu, sahibul korban itu adalah orang lelaki, maka makruh bagi mereka untuk mencabut ataupun cukur, contohnya janggut, misai dan sebagainya, bulu-bulu yang ada pada tubuh. Jadi itu adalah hukum makruh. Jadi bila dia hukum makruh, timbul soalan, apakah sunat untuknya untuk tidak mencukur wajahnya sebagai contoh. Jadi kalau kita dihukum makruh kalau kita melakukannya, tapi apakah sunat untuk kita tidak melakukannya? Itu dua hukum yang berbeza. Satu hukum sunat, satu hukum makruh. Kan, kalau ianya sunat untuk kita melakukannya, apakah makruh kalau kita tinggalkannya? Kalau itu sunat untuk kita tidak melakukannya, apakah makruh jikalau kita melakukannya? Jadi ini antara perkara yang sering menjadi kekeliruan di kalangan kita. Malah kadang-kadang ada ustaz-ustaz kita pun kadang-kadang confuse berkenaan dengan istilah ini. Sebenarnya sesuatu yang makruh, sesuatu yang sunat, kan, sesuatu yang sunat dilakukan, jikalau kita tinggalkan,
tidak semestinya dia makruh. Kan? Tidak semestinya dia makruh. Sesuatu yang, saya ulang balik, sesuatu benda yang sunat, amalan yang sunat, kalau kita tinggalkan, tidak semestinya dia makruh. Kan? Sebagai contoh, sembahyang sunat duha. Kan? Pada pagi ni, bukan pagi ni sajalah, pada setiap pagi, kita disunatkan untuk menunaikan sembahyang sunat duha. Jadi kalau kita disunatkan untuk sembahyang sunat duha, apakah makruh kita meninggalkan sembahyang sunat duha? Jadi ini antara soalan yang agak technical dan tricky. Sebab apa saya kata technical dan agak tricky? Sebab kadang-kadang ramai di kalangan kita confused. Jadi sembahyang sunat duha itu hukum dia sunat, kan, bukan wajib. Tapi apakah makruh kita meninggalkan sembahyang sunat duha? Jawapannya tidak makruh. Kan? Tidak makruh meninggalkan sembahyang sunat duha. Dia sunat untuk kita tunaikan, tetapi tidak makruh itu untuk kita tidak menunaikannya. Tapi berbeza dengan ibadat korban yang saya bagi contoh tadi, iaitu kita disunatkan, sahibul korban di kalangan kaum lelaki disunatkan untuk tidak mencukur rambut ataupun bulu pada tubuh dia. Sama ada bawah ketiaknya ataupun pada wajahnya. Tetapi kalau dia cukur juga, dia tanggalkan juga rambut atau bulu pada tubuhnya itu, dia jadi makruh. Kenapa? Kenapa pula dalam isu ini sunat untuk tidak mencukur wajah ataupun bulu ataupun rambut pada tubuh, tetapi kalau dilakukan juga dia jadi makruh? Jawapannya, dia menjadi makruh dan dia sunat kerana memang ada hadis yang menyuruh dan melarang. Kan? Ada hadis Nabi SAW yang menyuruh sahibul korban supaya tidak mencukur bulu ataupun rambut. Dan ada hadis yang jelas melarang perbuatan mencukur atau menanggalkan bulu dan rambut pada badan. Oleh kerana ada kedua-dua jenis nas tersebut, suruhan pun ada, larangan pun ada, menyebabkan menyebabkan perbuatan menanggalkan bulu pada tubuh itu mempunyai kedua-dua hukum. Sunat pun ada, makruh pun ada. Sunat untuk tidak menanggalkan bulu ataupun rambut dan makruh kalau melakukannya. Tetapi contoh yang saya sebut tadi, kalau sembahyang sunat duha, kalau kita tidak melakukan sembahyang sunat duha pada pagi ini, dia tak jadi makruh kerana tidak ada larangan daripada Nabi SAW ataupun nas Al-Quran, tidak ada nas Al-Quran dan tidak ada nas daripada hadis yang melarang kita daripada meninggalkan sembahyang sunat duha. Maka sembahyang sunat duha itu dia ada satu hukum sahaja, iaitu kalau kita melakukannya, kita dapat pahala sunat. Tapi kalau kita tidak melakukannya, kita tidak termasuk dalam hukum makruh. Jadi itu yang kita perlu jelas berkenaan dengan hukum makruh tadi. Jadi tidak semestinya semua perkara sunat itu kalau ditinggalkan dia jadi makruh. Tidak. Baik, itu mesti ada nas dalam agama sebelum kita mengatakan ianya adalah makruh. Kenapa? Sebab istilah makruh ini dia berlaku jikalau ada nas yang melarang. Sekali lagi saya sebut, makruh dia bukan kata boleh kita buat, tetapi dia termasuk dalam perkara yang dibenci dalam agama, yang dilarang dalam agama. Cuma bezanya ialah dia tidaklah sampai ke tahap berdosa jikalau kita melanggar hukum makruh tersebut. Tetapi dia tetap termasuk dalam perkara yang dilarang dalam agama. Sama sebagaimana orang yang berpuasa, kan, kita bulan lepas yang lalu kita telah melalui ibadat puasa dalam bulan Ramadan. Jadi bila kita berpuasa dalam bulan Ramadan, kita berpuasa dalam bulan Ramadan tu biasalah kaum hawa, kaum ibu memasak, kan. Jadi merasai makanan itu hukumnya apa? Kan, hukumnya apa? Jadi kalau ada keperluan, kan, kita memasak tu sebab kita nak sediakan makanan untuk keluarga kita dan kita kita ada keperluan untuk pastikan masakan kita itu, maka dia tidak jadi makruh. Dia tidak jadi makruh. Tetapi bagi sesiapa yang tak ada hajat, dia saja-saja nak rasa
makanan tersebut. Katalah anak kita kan, dia bukan tolong kita di dapur pun. Biasalah anak-anak hari ni dia nak main telefon, ibu yang sibuk di dapur. Kan yang anak ni tengok TV kan, telefon di tangan, main WhatsApp dan sebagainya. Tiba-tiba dia tengok ibu dia dekat dapur, dia tanya ibu buat apa? Kan ibu pun bagi tahulah masak apa, masak itu ini apa semua, dia pun nak rasa semua masakan ibu untuk juadah berbuka puasa. Maka itu hukum dia makruh kan. Sengaja merasai makanan tanpa ada keperluan, saja seronok-seronok, maka itu makruh. Tapi kerana kalau kita merasai makanan itu sebab kita nak pastikan rasanya itu sesuai, maka itu ada hajat. Jadi beza tu. Jadi si ibu yang masak tadi, dia memang masak dan dia perlu tentukan rasa makanan itu. Yang si anak tadi, dia datang, ibu dia dah rasa dah setiap apa yang disediakan itu. Tapi anak tadi datang saja-saja seronok nak rasa. Maka yang tu jadi makruh. Jadi kita perlu beza. Bahawa makruh ini dia berlaku apabila kita melakukannya tanpa keperluan. Jadi kalau kita lakukan itu dengan keperluan, maka dia jadi makruh. Jadi kita kena tahu hukum ni dia very technical kan, dia sangat technical. Sebab itu kita tidak boleh bermudah dengan hukum dan kita perlu mendalaminya dengan lebih baik. Saya bagi contoh, kalau tuan-tuan dan puan ingin memahami dengan lebih baik. Contohnya ialah seperti bismillah. Kita membaca bismillah. Kita tahu bahawa bismillah ini adalah salah satu daripada ayat Al-Quran Al-Karim. Salah satu daripada ayat dalam surah Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah. Baik. Tapi apa hukum kita membaca bismillah? Kan, apakah dalam semua keadaan sunat kita membaca bismillah? Jawapannya tidak. Kan, kita tak boleh kata bismillah ni dalam semua keadaan kita disunatkan untuk membaca bismillah. Bukan. Dia bukan dalam semua keadaan bismillah itu sunat. Bismillah ini, membaca bismillah ni dia ada hukum-hukumnya. Ada ketikanya membaca bismillah itu wajib. Kan? Sebagai contoh, kita baca bismillah dalam solat. Kan? Dalam solat. Bila? Ketika kita baca Fatihah. Kan? Bila kita baca Fatihah, maka kita bukan sunat membaca bismillah. Itu hukum dia wajib. Baik. Dan kita kena tahu bahawa hukumnya wajib itu bukan semua keadaan. Kan? Bukan semua keadaan. Jadi kita perlu lihat. Contohnya ulama seperti Abu Bakar Ad-Dimyati dalam Hasyiah I'anatul Talibin, ini adalah kitab yang dianggap sebagai kitab mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Apa kata dia? Dia kata bahawa bismillah ini ataupun disebut basmalah, kan, basmalah. Ya, kita biasa sebut bismillah, tak apalah. Basmalah ataupun bismillah ini diperintahkan untuk semua urusan penting. Nampak tak? Itu kata Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati dalam Hasyiah I'anatul Talibin. Jadi dia kata bismillah ni diperintahkan untuk kita baca dalam semua urusan penting. Maksudnya dalam kehidupan kita ni ada yang tak penting kan. Jadi kita kena tahu ketika mana kita diwajibkan membaca Fatihah, ketika mana kita disunatkan membaca Fatihah, dan kita masuk tajuk kita ni makruh membaca Fatihah. Oh, baca bismillah pun makruh juga. Ya, ada kan baca bismillah tapi dia makruh. Maksudnya lebih baik kita tinggalkan, bukannya kita baca dalam semua keadaan bismillah. Dan ada ketikanya haram kita membaca bismillah. Jadi ini hukum yang 5 ni, ahkamul khamsah. Dalam hukum yang 5 ni kita kena perhatikan. Wajib, sunat, harus ataupun mubah, ibahah, dan lepas tu makruh, lepas tu haram. Jadi kita kena tahu. Baik, apa kata dia? Dia kata bahawa basmalah ini diperintahkan kepada kita untuk membacanya dalam semua urusan yang penting. Maksud dia urusan yang memang dianjurkan oleh syariat. Itu kita memang diperintahkan untuk kita baca. Tapi dalam perkara yang haram dan juga perkara yang makruh, kita dilarang daripada membaca basmalah. Kan?
Jadi bismillah ini kita dilarang baca dalam dua keadaan. Satu, bila kita nak buat benda haram, haram kita baca. Yang kedua, kita dilarang membaca bismillah ini dalam perkara makruh. Jadi kita kena pastikan yang benda makruh tu apa. Maka bila makruh, kita tak dapat pahala pun kalau kita baca bismillah. Baik. Dan begitulah juga kita dilarang daripada membaca bismillah kalau kita nak buat benda-benda yang dianggap sebagai remeh. Benda yang dianggap sebagai remeh, maka itu adalah dilarang dalam agama. Contoh yang disebut oleh Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati. Dia kata apa? Dia kata contohnya ialah bila kata kita baca bismillah untuk benda-benda haram. Na'udzubillah. Contohnya zina, mencuri. Kan pencuri ni dia nak masuk rumah mangsa dia, kan? Dia nak masuk rumah mangsa dia. Maka dia baca doa dulu, kan? Dia baca doa, ya Allah, kan, selamatkanlah aku dalam operasi aku kali ini, sebagai contoh. Atau dia kata bismillah, kan, in the name of Allah, kan, dengan nama Allah aku mencuri. Itu adalah satu penghinaan. Itu adalah satu penghinaan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Maka penjenayah tidak boleh membaca bismillah ketika hendak melakukan sesuatu jenayah. Sebab jenayah itu sendiri dilarang dalam agama. Mana boleh mencuri tetapi baca bismillah. Sama sebagaimana orang yang hisap okok, kan? Suami perempuan, siapa di sini yang suaminya hisap okok, kan? Saya harap perempuan tak adalah yang hisap okok. Saya pun risau juga kalau tengok orang perempuan yang hisap okok ni. Kalau di UK, di England dulu, masa saya belajar di England dulu, saya tengok biasa je perempuan Mak Saleh ni yang hisap okok. Dan juga pramugari syarikat penerbangan di airport tu, biasa je kalau kita keluar, kita berada di airport, di penjuru-penjuru tertentu, biasa je kita akan nampak pramugari ni, perempuan hisap okok. Buruk akhlak, sangat buruk keadaan tu. Tapi apapun, rokok ini fatwa dalam negara kita kata haram, walaupun ada juga ulama kata makruh, tapi tak adalah yang kata sunat hisap okok, kan. Jadi sama dengan hisap okok. Siapa-siapa di kalangan kita, suami dan sebagainya, anak ke dan lain-lain, apakah dia dapat pahala? Dia dapat pahala kalau baca bismillah sewaktu nak hisap okok tadi, kan, ambil lighter, bagi api dekat okok tadi, kan, kita pun hisap bismillah. Apakah dapat pahala? Tak dapat pahala. Bukan saja tak dapat pahala baca bismillah ketika hendak hisap okok, tapi berdosa pula membaca bismillah untuk hisap okok. Kenapa? Kerana hisap rokok itu adalah haram, kan? Hisap rokok itu berdosa. Maka bila membaca bismillah untuk melakukan perkara yang berdosa, maka kita akan dapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Yang sebagaimana penjenayah, pencuri yang hendak mencuri, dia baca bismillah. Ataupun perasuah, kan, dia nak bagi rasuah, dia nak terima rasuah, dia bismillah. Maka itu menyebabkan dia berdosa, mendapat kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja dia berdosa dengan sebab dia melakukan dosa tadi, maksiat tadi, kemungkaran tadi. Malah dia berdosa kerana dia baca bismillah ketika hendak melakukan dosa itu. Baik. Itu contoh kan yang disebut oleh Syekh Abu Bakar Dimyati. Tetapi makruh ini kita kena perhatikan bahawa dia ada juga pengecualian dia. Contohnya iaitu Syekh Abu Bakar Dimyati kata tidak makruh untuk perbuatan makruh yang tertentu. Bukan semua benda makruh dia jadi makruh. Contohnya makan bawang, kan. Makan bawang ni makruh. Contohnya siapa yang nak pergi masjid, kan, siapa yang nak pergi masjid, maka makruh dia pergi ke masjid kalau dia makan bawang. Tapi bila kita makan bawang tu, apakah kita tak boleh baca bismillah? Ini ada pengecualian sebab dia makanan yang halal. Sama sebagaimana durian, kan, durian, siapa yang makan durian dia pergi masjid, makruh, dia dilarang pergi masjid, kan, dia dilarang pergi masjid sebab bila dia makan durian, maka satu dewan solat itu boleh hidu bau durian dia tu. Durian ni memang kuat bau dia sebab kalau kita pergi ke hotel dan sebagainya, ada kita kata poster ataupun notis yang melarang kita membawa durian ke bilik. Durian ni memang kuat. Saya ingat pernah ada kenalan saya, dia makan durian. Masa tu kami
terlibat dalam dakwah kepada penganut agama Kristian. Jadi kami mengunjungi sebuah gereja, berjumpa dengan paderinya, dan kita buat kunjungan kepada padri tersebut, dan padri tersebut memberi taklimat penerangan dalam gereja tu. Jadi tiba-tiba uh, ramai ramai di kalangan kami ni boleh bau durian dalam gereja tersebut, dalam dewan tu. Rupa-rupanya salah seorang daripada kenalan kami sebelum datang ke program tu dia perkena durian baling dulu. Durian baling. Jadi bila dia makan durian baling, dia duduk jauh di belakang tu sebab dia takut orang bau durian yang dia makan tu. Rupa-rupanya bau durian ni memang kuat. Satu dewan tu boleh bau. Sebab itu siapa yang makan benda-benda yang baunya kuat, yang boleh mengganggu orang lain, maka hukum dia makruh. Kan tak semestinya bawang, kan durian terutamanya dalam masyarakat kita ni. Tapi makan durian tu apakah makruh kalau kita baca bismillah? Tak. Kita disunatkan membaca bismillah. Jadi itu sebagaimana yang diulas oleh Syekh Abu Bakar Dimyati. Jadi bila soal kita makan, walaupun makanan itu makruh, tapi itu ada pengecualian. Samalah juga makruh kita baca bismillah untuk benda-benda yang macam benda remeh yang hina, kan? Yang tu makruh. Contohnya ialah sampah. Kan kita nak uruskan sampah, kita bismillah, maka itu makruh hukumnya. Jadi bukan semua kerja kita kita disunatkan untuk membaca bismillah. Jadi apa kata Syekh Abu Bakar Dimyati dalam Hasyiah I'anatul Talibin, kenapa makruh? Kan kenapa itu dilarang, dibenci, sedangkan menyebut nama Allah ni kan bagus, kan kita ingat kepada Allah. Kerana kata Syekh Abu Bakar Dimyati, dia kata bahawa tidak dianjurkan kepada Muslim melakukan hal sedemikian. Maknanya membaca bismillah ketika melakukan perkara yang remeh dan hina seperti itu, walaupun mulia dalam satu keadaan kita jaga kebersihan dan sebagainya, tapi sebab dia sampah, kan, dia kotoran. Maka kata Syekh Abu Bakar Dimyati, dia kata bahawa itu sebagai satu rangka untuk kita menjaga nama Allah Subhanahu Wa Taala, kan, sebagaimana kita dilarang daripada membaca bismillah ketika kita berada dalam toilet, kan, dalam toilet. Maka itu adalah contoh kenapa kita ni jangan mudah-mudah dengan perkara yang makruh. Kita jangan mudah-mudah. Sebab bila kita elakkan daripada melakukan perkara yang makruh itu, kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sidang hadirin mukminin, kemudian selain daripada itu, ada satu lagi istilah makruh yang sering kali disalahfahami, kan, oleh para penuntut ilmu. Baik, tadi saya sebut berkenaan dengan makruh yang mana maksudnya ialah kalau ia adalah perkara yang dilarang dalam agama, tetapi kita tidak berdosa jikalau kita melanggarnya. Tapi tidak semua istilah makruh bermaksud demikian, kan? Tidak semua bila disebut makruh dalam kitab-kitab agama, dia bermaksud demikian. Sebab itu kita perlu perhatikan istilah makruh ini. Jangan sampai ada satu lagi jenis makruh maksudnya adalah haram. Jadi ini antara perkara yang kita perlu perhatikan. Contohnya ialah, apa contoh? Mesti kita nak tahu contoh. Contoh dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah membenci perbuatan solat di kubur, kan, membenci solat di tanah perkuburan. Ini tak termasuk sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tu memang kita disunatkan. Kita sampai lambat, orang dah tunaikan solat jenazah ke atas mayat, dan mayat telah dikebumikan, telah ditanam pun. Kita sampai tu baru je lepas dikebumikan.
Maka apa hukum dia kita tunaikan solat jenazah? Kita masih lagi disunatkan fardu kifayah, kan, fardu kifayah. Dan malah kita memang dianjurkan untuk semayang jenazah tadi hukum dia fardu kifayah. Tapi bila kita terlepas dan kita baru sampai di tanah perkuburan itu, mayat itu telah dikebumikan, kita masih lagi dianjurkan kan dapat pahala untuk kita menunaikan solat jenazah di tanah perkuburan. Tapi maksud ulama Syafi'iyah membenci perbuatan solat di kubur itu ialah sembahyang yang selain daripada solat jenazah. Contohnya sembahyang 5 waktu kan. Tiba-tiba pergi sembahyang dekat tanah kubur, tanah perkuburan. Maka itu termasuk perbuatan yang dimakruhkan oleh ulama Syafi'iyah. Jadi yang kita nak kena tahu istilah kan. Ataupun membina bangunan masjid di atas tanah perkuburan. Baik. Dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang seringkali salah dipahami. Jadi apa maksud dia? Apakah maksud makruh sebagaimana yang kita sebut sebentar tadi, atau apa yang dikatakan dengan makruh di sisi sebahagian para ulama? Apakah makruh itu mungkin menjadi haram? Jadi ini yang kita kena tahu. Baik, jadi antaranya yang pertamanya ialah dalam kitab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menunjukkan isyaratnya bahawa ulama-ulama dahulu sering kali bila mereka menyebut makruh, dia bukan dengan maksud makruh yang kita bincang tadi. Tapi ada kalanya bila ulama dahulu menyebut ianya makruh, dia boleh jadi termasuk dalam perkara haram. Maksudnya makruh tapi dia bermaksud haram. Dia dibenci dan kalau kita langgar hukum itu kita berdosa. Jadi ini satu lagi istilah makruh yang kita perlu perhatikan. Ini yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Kata Imam Syafi'i bahawa ulama dahulu dia tak mudah kan untuk kata haram. Jadi kenapa ada ulama bila dia nak kata haram dia tak sebut haram, dia kata makruh. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa ulama dahulu ni mereka sangat wara'. Mereka sangat wara'. Mereka tak mudah nak sebut haram walaupun maksud mereka adalah haram. Kerana bagi sebahagian ulama bila sebut haram itu dia mesti benda yang jelas dalam Quran yang mana kita tak perlu tafsir dah, tak perlu bagi penjelasan dah, maka itu adalah haram. Barulah mereka berani menggunakan perkataan haram. Tapi bagi benda lain yang haram, yang mereka menghukum itu sebagai haram, tetapi tidak ada ayat Quran yang jelas, yang sarih, yang mengatakan itu adalah haram, maka mereka lebih suka menggunakan perkataan makruh walaupun maksud sebenar mereka adalah haram. Jadi ini antara sebab kenapa berlaku perbezaan pendapat para ulama tentang perkataan makruh. Baik. Yang keduanya ialah banyak perkataan makruh yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang dia sebut makruh tapi maksudnya adalah haram. Ini disebut oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Saya percaya bahawa sahabat-sahabat sekalian kenal Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia ni antara pengarang kitab bagi siapa yang biasa dengan tasawuf umpamanya, kitab Ihya Ulumuddin. Ini antara kitab beliau dalam banyak-banyak kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, antara kitab yang terkenal lah, walaupun ada banyak lagi kitab lain yang terkenal. Baik. Apa kata Imam Ghazali ketika mengulas tentang istilah makruh yang digunakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i? Kata Imam Ghazali, adapun makruh adalah lafaz perkataan yang mengandungi banyak makna dari segi tradisinya di kalangan para ulama fiqh. Dia kata. Jadi makruh ini ada banyak makna dia. Baik. Apa kata dia? Dia kata bahawa yang pertamanya maksudnya mahzur. Mahzur ni iaitu larangan ataupun haram. Maka dia kata Imam Syafi'i, bila dia kata aku memandang perkara ini sebagai makruh, yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i itu adalah sebenarnya haram. Jadi maknanya ada ketikanya Imam Syafi'i diguna istilah makruh tapi yang dimaksudkan adalah haram. Satu. Yang kedua,
apa yang dilarang, akan tetapi larangan tanzih. Itu yang kita sebut makruh biasa tadi. Makruh yang seringkali yang kita faham selama ini. Makruh tanzih. Maknanya kalau kita buat, kita tak berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan, dapat pahala. Itu makruh tanzih. Baik, dia kata benda yang dilarang, tapi larangan itu tanzih, makruh tanzih. Iaitu yang didefinasikan dengan cara meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya, walaupun tidak ada hukuman bagi perbuatan meninggalkannya. Jadi sebagaimana an-nadbu, sunat yang saya sebut di awal tadi, iaitu sunat yang didefinasikan dengan melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya. Jadi itu contoh. Baik. Apa dia contoh-contoh benda makruh di sisi Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i maksudkan sebagai haram. Dia kata makruh, tapi dia maksudkan adalah haram. Ini dalam kitab dia Al-Um. Kata Imam Syafi'i, fakullu man halafa bi ghairillah karihtulah. Dia kata, semua orang yang bersumpah, semua orang yang bersumpah dengan selain daripada nama Allah, dia kata, karihtulah, dia kata aku membencinya. Dia kata makruh, aku membencinya. Jadi ini contoh istilah yang digunakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bersumpah dengan nama lain selain daripada nama Allah, kan, bersumpah dengan batu, bersumpah dengan makhluk, bukan dengan Tuhan, bukan dengan Allah. Imam Syafi'i kata aku membencinya. Karih tu makruh, kan, dia guna perkataan karih tu. Maka makruh di situ bukan maksud makruh yang kita belajar di awal tadi, tapi makruh di sini maksud dia haram. Maka sebab tu kita bila kita lihat istilah makruh, kita jangan mudah buat kesimpulan makruh tu mesti makruh tanzih. Tak. Dia bukan mesti makruh tanzih. Ada kalanya Imam Syafi'i sendiri bila diguna istilah makruh, maksudnya adalah haram. Jadi mana bila bersumpah dengan nama lain selain daripada nama Allah, dengan makhluk, dengan batu, dengan pokok, itu tidak makruh, kan, itu haram. Tapi Imam Syafi'i dia guna istilah makruh. Baik. Jadi ini yang diulas oleh para ulama bahawa la syakka wala raiba, kan, tidak ada syak, tidak ada ragu di sisi kita bahawa bersumpah dengan nama Allah, dengan nama yang bukan nama Allah, itu hukumnya syirik, kan, bukan makruh, dia adalah syirik. Na'udzubillah, dia adalah dosa besar. Kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Nabi kata, barang siapa yang bersumpah selain daripada Allah, maka sungguh dia telah kafir ataupun telah melakukan perkara yang syirik. Baik. Kemudian satu lagi Imam Syafi'i kata wa akrahu, kan, dia kata aku benci, ataupun bahasa kita aku memandang makruh perbuatan melompat ataupun melangkah bahu-bahu orang pada hari Jumaat. Kan hari Jumaat kaum bapa, kan, para suami pergi sembahyang Jumaat. Sampai dalam masjid, penuh, orang penuh. Nak sembahyang di luar panas, kan, hangat sekarang ni. Masuk dalam dewan lah sebab ada aircon. Bila masuk dalam dewan penuh. Maka dia nak cari ruang kosong tu, dia melangkah di atas bahu para jemaah. Jadi apa hukumnya kita masuk dalam dewan sembahyang yang orang dah penuh, kita melangkah bahu orang. Jadi perbuatan angkat kaki tu melangkaui di atas bahu orang lain itu, Imam Syafi'i kata aku membenci. Maksud bencinya aku wa akrahu, aku benci ataupun aku memandang makruh perbuatan melompat ataupun angkat kaki melampaui bahu-bahu orang pada hari Jumaat, sama ada sebelum masuknya imam untuk khutbah ataupun selepas imam menyampaikan khutbah. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i kata kerana hal ini menyakiti manusia, menyakiti mereka dan merupakan adab yang buruk. Ini adab yang buruk. Jadi perbuatan menyakiti manusia itu adalah perbuatan yang haram kerana telah Imam Syafi'i kata iaitu azaita, engkau telah menyakiti, itu kata Imam Syafi'i. Dia berdalilkan kepada hadis yang Nabi kata azaita, engkau telah menyakiti. Jadi makruh di situ dengan maksudnya adalah haram, dengan maksud adalah haram. Satu lagi contoh, ini contoh yang terakhir sebelum kita tutup
kita akhiri kuliah ini. Wa akrahun niyahah, kan, dan aku membenci niyahah, kan, 'alal mayyit ba'da mautih, selepas kematian dia, meratapi mayat ini. Walaupun Imam Syafi'i kata wa akrahu, aku membenci, memandang makruh, tapi makruh di situ bukan dengan maksud makruh yang kita faham di awal kuliah tadi. Makruh di sini maksudnya adalah haram. Jadi kita perlu berhati-hati dengan istilah makruh. Jadi kalau kita tengok istilah makruh, kebiasaannya kita faham makruh kita dilarang melakukannya tapi tak berdosa. Jadi siapa yang meninggalkan perbuatan makruh itu, dia mendapat pahala, mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah istilah makruh yang biasa kita faham. Tapi pada masa yang sama, kita kena hati-hati juga kerana ada juga istilah makruh dengan maksud haram. Jadi sekadar itu kuliah pada pagi ini saya serahkan semula kepada Ustazah Zainun selaku moderator pada pagi ini. Jikalau ada Q&A di kalangan kita, falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz. Kat sini saya ada tengok soalan daripada Marsita. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Semua pencerahan. Betul ke makruh jika kita makan ulam petai dan jering serta keldas tu? Terima kasih. Baik. Uh, Wallahu a'lam. Kebetulannya saya tak suka makan tapi tak apa. Dalam hadis tak sebut petai kan. Dalam hadis tak sebut ulam-ulam yang kita biasa makan tu. Hadis itu dia hanya menyebut bawang kan. Hadis itu disebut bawang. Tapi apa yang kita kena faham ialah dalam nas agama ini kita tidak diajar untuk menjadi literalis. Kita tak diajar untuk menjadi bila nak takrifkan, kita nak faham satu-satu benda, kita mengambil pendekatan literalis kan, secara literal. Ya, kalau Nabi kata bawang-bawang je lah, nak makan apa petai ke ulam apa benda semua tu, apa durian ke tak apa. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disyarahkan oleh para ulama ialah kenapa Nabi larang makan bawang? Itu yang kita kena perhatikan. Jadi jawapannya kerana dia ada illah dia ada illah dia, sebab dia. Jadi sebabnya kerana bau yang keluar daripada bawang tu, daripada mulut kita itu, dia mengganggu orang lain. Maka dengan sebab itu para ulama membuat kesimpulan. Para ulama dia buat hukum. Yang makruh tu bukan bawang semata-mata. Walaupun hadis menyebut bawang sahaja, Nabi tak sebut petai, Nabi tak sebut durian, tapi para ulama mengatakan bahawa kita melihat kepada illah. Jadi illahnya ialah bau yang mengganggu orang lain. Maka dengan sebab itu, walaupun hadis itu sekadar menyebut bawang, maka apa sahaja makanan, apa sahaja makanan yang kita makan, yang mana baunya itu boleh mengganggu orang lain, maka hukumnya makruh. Tak kiralah nama dia petai ke, buah durian ke, apa sekalipun, apa sahaja yang kita minum atau kita makan yang menyebabkan bau yang tidak enak ataupun tidak sedap, tidak sesuai untuk dihidu oleh orang lain, maka itu adalah makruh. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan seterusnya, silakan kalau nak bertanya. Ustaz, kalau makruh ni kan, kalau terus-terusan kita buat perkara makruh ni, dia boleh jatuh dosa Ustaz. Ke macam mana? Wallahu a'lam. Yang tu saya tidak pasti. Saya sendiri tidak pasti jikalau kita berterusan melakukan perkara yang makruh. Wallahu a'lam. Okey. Semua senyap ni Ustaz, rasanya dah jelas ya. Assalamualaikum Ustaz. Okey, dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul ke kalau kita buat solat witir 1 rakaat sahaja tu makruh? Wallahu alam, solat witir 1 rakaat itu bukan makruh, tapi dia masih lagi dalam amalan yang sunat. Jadi itu adalah sekurang-kurangnya solat witir. Sebab witir itu sendiri maksudnya ganjil. Jadi bila kita buat 1 rakaat, maka dia masih lagi termasuk dalam amalan sunat dan dia tidak makruh. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz.
Makcik nak tanya, kalau kita solat sendirian seorang kan, orang tua kan, orang yang 70-an. Kalau kita makcik baca kuat sikit tu boleh tak ni ke Ustaz? Tak salah ke? Baik, wallahu alam, kalau kita baca jahar, baik, apa maksud kuat sedikit tu kan? Kalau yang biasa-biasa yang kita lakukan itu sekadar untuk kita dengar, maka itu tidak termasuk daripada perkara yang dilarang. Tetapi jikalau ada orang lain, kan lelaki ajnabi, dan kita sengaja menguatkan suara kita sehingga menarik perhatian, maka itu termasuk dalam perkara yang dilarang. Wallahu a'lam. Sebab gini Ustaz, sebab makcik pun Hmm. seorang ni, semayang solat seorang dengan atas wheelchair, tak ada orang dalam bilik kan. Baca tu makcik takut tak teringat bacaan tu kan. Dah baca ke belum baca. Jadi makcik kuatkan sikit lah sehingga pendengaran telinga kita je lah Ustaz. Kalau sekadar untuk pendengaran kita, maka itu termasuk yang dibolehkan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk solat sunat waktu asar kan. Selalu kita, kalau saya buat solat qabliyah asar. Baru ni ada sembang dengan kawan. Dia kata dia selalu buat solat sunat wuduk. Sebab dia baca yang cerita kata Nabi Muhammad SAW dengar kasut Bilal di dalam syurga kan, sebab selalu buat solat wuduk. Jadi dia kata dia ambil peluang untuk waktu asar tu dia selalu buat dua rakaat solat wuduk. Apa pandangan Ustaz? Yang mana yang terbaik? Yang mana yang terbaik antara apa tu? Antara sembahyang sunat wuduk dengan apa tadi? Sunat qabliyah asar. Dia sebenarnya asar tak ada kan waktu sunat yang spesifik kan? Baik, macam ni. Yang pertamanya kita kena faham berkenaan dengan sembahyang apa yang dipanggil sebagai sembahyang sunat qabliyah dengan ba'diyah. Satu lagi istilahnya ialah sembahyang sunat wudu. Baik, yang ni ada perbincangan di kalangan para ulama kan, apakah adanya istilah sembahyang sunat wudu. Jadi apa yang kita pelajari selama ini, yang satu sembahyang sunat wudu, yang keduanya ialah sembahyang sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Baik, jikalau kita mengambil wudu, kan, kita mengambil wudu dan selepas tu kita masuk ke masjid, kan, kita masuk ke masjid, maka apa yang kita sering lakukan ialah kita sembahyang tahiyatul masjid. Baik, bila kita sembahyang tahiyatul masjid, maka ia telah merangkumi anjuran supaya kita melakukan solat, kan, selepas kita mengambil wudu. Saya bagi satu lagi contoh supaya kita faham. Iaitu satu lagi perbandingan supaya tuan-tuan dan puan-puan faham. Dalam ibadat ni dia ada juga yang macam shampoo tu, iaitu 2 dalam 1, 3 dalam 1 tu kan, dia ada juga. Macam puasa lah kan, dia ada istilah 2 dalam 1. Contohnya kita masuk dalam masjid, kan, kita masuk dalam masjid, masa kita masuk tu waktu tu dah ngam-ngam kan, ngam-ngam untuk kita sekadar sembahyang qabliyah sahaja. Maka bila kita sembahyang sunat qabliyah sahaja 2 rakaat itu, maka itulah juga yang dikira sebagai tahiyatul masjid. Jadi kita tak perlu lagi buat tahiyatul masjid 2 rakaat, lepas tu kita buat qabliyah 2 rakaat, tak perlu. Jadi kita sembahyang qabliyah itulah termasuk dalam tahiyatul masjid. Jadi samalah juga bila kita masuk dalam masjid, imam dah angkat takbir, kan, takbiratul ihram. Pada waktu itu kita tidak lagi disunatkan untuk kita menunaikan solat tahiyatul masjid. Kita sembahyang terus sembahyang fardu, dan sembahyang fardu kita itulah termasuk tahiyatul masjid. Apa yang pentingnya ialah selepas
kita masuk saja dalam masjid itu, kita menunaikan solat, sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu, maka itulah tahiyatul masjid. Sama sebagaimana wuduk tadi, bila kita ambil wuduk, kan kita dianjurkan untuk menunaikan solat. Jadi kalau kita tak ada apa-apa ibadat yang kita buat, kita sembahyang sunat 2 rakaat, maka itu yang dinamakan sebagai sembahyang sunat wuduk. Tapi kalau kita ambil wuduk, lepas tu kita masuk masjid, kita sembahyang tahiyatul masjid ataupun kita sembahyang qabliyah ataupun seumpamanya, maka itu sudah pun termasuk dalam 2 in 1, kan, 2 dalam 1 yang saya sebut tadi. Macam pagi ni kita sembahyang sunat duha, kan, kita pergi ambil wuduk, kita sembahyang sunat duha, maka sembahyang sunat duha itulah yang merangkumi anjuran supaya kita solat 2 rakaat selepas daripada kita mengambil wuduk. Saya harap penerangan itu dapat memberi kefahaman kepada kita, insya-Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai yang 2 in 1 tadi, kita kena niatkan dalam hati ke yang kita masuk ke ataupun dia dah automatik? Dia macam ni. Sebagaimana yang kita pelajari dalam kitab hadis nombor 1 sekali ialah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kan. Setiap amalan tu bermula dengan niat. Jadi para ulama mengatakan bahawa amal ibadat ni dia bukan macam benda-benda harian yang kita buat dalam dunia ni. Dia kena ada niat. Jadi kita niatlah yang kita buat ni, dia adalah 2 in 1 tadi, kan, 2 in 1. Jadi kita tahu, contohnya masa kita masuk masjid tadi, kita tahu bahawa kita memang diperintahkan untuk tahiyatul masjid. Tapi sekarang ni tahiyatul masjid kita itu termasuk dalam qabliyah yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah pahala tersebut, sebab kita hati kita ini sentiasa taat kepada perintah agama dan kita mengakui, mengiktiraf perintah tersebut. Maka mudah-mudahan bila kita niat macam tu, kita dapat pahala. Jadi nak dapat pahala ni macam kita mengaji sebelum ni lah saya dah sebut berkenaan dengan macam mana kita nak gandakan amalan kita berdasarkan niat kita, kan. Kita satu amalan sahaja, tapi satu amalan tu pahala tu berganda-ganda sebab niat dalam hati kita tu. Kan. Jadi kalau kita pergi masjid, niat kita bukan saja nak sembahyang berjemaah, tapi kita nak iktikaf, kita nak jumpa orang ramai, nak jumpa dengan kawan-kawan dan sebagainya. Maka satu perbuatan yang kita buat tu kerana niat kita yang kita variasikan, maka kita dapat pahala yang berlipat kali ganda, insya-Allah. Jadi niat kita yang 2 in 1 tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kalau time kita solat di rumah, the same rule applies lah, kan? That means kita just niat sunat qabliyah. Lepas tu kita ingatlah solat wuduk tu. Ya, kita tahu bahawa ada hadis yang menyebut tentang sahabat Nabi yang mengambil wuduk, kan, lepas tu dia solat, maka kita dalam hati kita melakukan sembahyang ni kerana mematuhi, kan, anjuran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okay, baik. Puan Zainab nak tanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, isap rokok ni haram kan? Tapi macam mana kita nak bagi tahu dekat adik keluarga kita? Apa yang haram tadi? Menghisap rokok. Hisap rokok tu haram. Macam mana nak bagi tahu kepada ahli keluarga kita? Macam tu? Baik. Wallahu alam. Saya percaya bahawa ramai di kalangan kita sudah pun belajar ayat Quran, iaitu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu kasih, tapi Allah yang bagi hidayah kepada sesiapa yang dia mahu. Jadi ayat ini juga ter-apply kalau saya boleh guna istilah itu, juga ter-apply kepada kita. Kita sayang pada suami kita, sayang pada anak-anak kita, tapi biasalah ada suami, ada anak yang tak mau dengar cakap, yang stubborn, keras kepala, degil. Kan, dalam kotak rokok tu ada gambar macam-macam dah penyakit, kansernya, benda yang mengerikan, yang printed, kan, yang dicetak pada kotak rokok, tapi itu pun tak bagi kesan. Maka tugas kita hanya menyampaikan ad-dinun nasihah, bagi nasihat, dia tak dengar cakap, itu terpulang.
Tapi yang penting kita selalu cakap elok-elok, jangan bergaduh. Jangan perli, jangan kita bercakap dengan nada yang menyinggung hati suami ataupun menyebabkan perbalahan, pergaduhan dan sebagainya. Kita cakap elok-elok. Dia tak mau dengar, tak apa. Sebab apa? Sebab apa tujuan kita bagi nasihat kepada mereka? Sebab paling utama kerana kita nak dapat pahala daripada Allah, kan. Soal dia terkesan ataupun tidak dengan nasihat kita, bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita cuma dianjurkan untuk cari hikmah dalam kita berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kan. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan cara yang bijaksana. Jadi berapa tahun dia akan insaf, mungkin selepas 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru dia akan tinggalkan rokok, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita ialah sentiasa bimbing, sentiasa bagi nasihat, cakap-cakap yang elok supaya dia tinggalkan perbuatan yang sia-sia itu. Wallahu a'lam. Terima kasih atas pencerahan. Baik, saya nak tambah sikit tadi soalan. Saya baru Google tengok berkenaan dengan soalan makcik tadi, berkenaan dengan kita orang perempuan sembahyang kat rumah seorang-seorang, kita baca kuat, kan, kita baca kuat. Saya tengok ni dalam kitab Majmu', kitab Majmu' Imam Nawawi. Imam Nawawi ni adalah ulama muhaqqiqin dalam mazhab Syafi'i. Ulama muhaqqiqin maknanya pendapat dia memang ditarjihkan menjadi pilihan para ulama kalau pendapatnya berbeza dengan ulama Syafi'iyah yang lain. Dia ulama muhaqqiqin, maknanya dia sangat berautoriti dalam mazhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawi dia sebut dalam kitab Majmu' dia kata apa? Dia kata kaum wanita, berkenaan dengan kaum wanita yang baca kuat, dia kata apa? Dia kata kebanyakan ashab kami, mana kebanyakan ulama Syafi'iyah, kata apa? Sungguhnya jikalau dia sembahyang, kalau wanita ni sembahyang di tempat sunyi yang tak ada lelaki ajnabi, yang ni yang macam saya sebut tadilah, tak ada lelaki ajnabi, ataupun ada orang lain tapi yang ada tu hanya sama-sama perempuan, ataupun ada lelaki tapi lelaki tu mahram dia, suami dia, anak lelaki dia, cucu dia, kan, anak saudara dia, pak saudara dia, maka apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kata boleh dia kuatkan bacaan, sama ada dia sembahyang bersama dengan kaum wanita ataupun dia sembahyang seorang-seorang. Kalau ada lelaki sahaja, dia kena perlahankan bacaan. Jadi jawapan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dia kepada soalan makcik tanya tadi, kalau makcik rasa khusyuk, kalau baca kuat, boleh dengar ke telinga dengan jelas satu persatu, maka Imam Nawawi kata boleh kita melakukan hal sedemikian. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, ada lagi soalan ke Ustaz, kita boleh buka soalan lagi ke? Ada lagi ni Boleh, nak bertanya. boleh. Puan Rosmah, Rosmah kat tangan, silakan. Okey, salah. Ni bukan Okey. Hilda. Okey, Saya nak Hilda. tanya. Ini Ustaz, saya nak tanya sebab ramai sangat dekat masjid tu para wanitanya semayang nampak dagu sampai nampak dagu dia kan, bukan pada ni. Macam mana agak? Sebab yang saya faham kita hanya kat muka saja, tetapi kebanyakan mereka tu nampak lebih pada wajah dia tu, nampak dagu dia tu. Macam mana hukum dia sebenarnya? Baik. Wallahu a'lam. Sebenarnya macam ni. Aurat perempuan, kan, aurat perempuan ni yang dikatakan aurat, contohnya wajah lah. Kita bercakap tentang wajah. Wajah ni kita boleh dedahkan sebab dia tidak termasuk dalam aurat. Khususnya bila kita bercakap tentang bab semayang lah. Jadi yang dikatakan wajah tu yang mana satu? Jadi mudahnya ialah kalau kita berdiri depan cermin, kan, kita berdiri depan cermin, kita tengok muka kita, bahagian mana yang kita nampak, maka bahagian itulah yang boleh didedahkan. Tapi telinga tak boleh lah, kan. Baik. Jadi yang bawah dagu ni kita tak nampak, maka yang tu wajib ditutup. Baik. Umumnya
Kalau bahagian tersebut terdedah, maka ianya adalah membatalkan sembahyang. Ianya membatalkan sembahyang. Itu pendapat majoriti ulama. Kan, pendapat majoriti ulama, mereka mengatakan bahawa kalau selain daripada wajah, contohnya bahagian bawah dagu tu, kita pakai tudung, kita nampak bahagian bawah dagu, maka itu membatalkan sembahyang. Cuma ada juga segelintir ulama. Jadi jawapan saya, kalau berdasarkan jumhur ulama, itu batal. Tapi ada segelintir ulama yang memberi pengecualian kepada aurat-aurat yang ringan ataupun sedikit, maka itu dimaafkan. Jadi kalau tuan-tuan, perempuan belajar dengan ustaz-ustaz, jangan terkejut kalau ada kita akan jumpa dua pendapat ini. Ada ustaz yang akan jawab batal sembahyang sebab bawah dagu tu aurat, satu. Sebab tu kita kena ada penutup bawah dagu kan. Itu satu. Tapi pada masa yang sama jangan juga terkejut kalau ada juga guru-guru agama yang mengajar, dia kata itu dimaafkan sebab dia sedikit sahaja. Kan, dia sedikit dan dia dianggap sebagai sesuatu yang dimaafkan. Dia macam kita sembahyang, ada kalanya menampakkan bentuk tubuh. Kan. Kadang-kadang orang perempuan pergi pejabat, kan, kain tudung tak bawa. Kan, kain tudung tak bawa, kain telekung tak bawa, kain sembahyang tak bawa, maka yang adanya pakaian pejabat lah. Masa dia pergi pejabat tu dia pakai seluar dengan baju kan. Boleh tak dia sembahyang? Boleh. Kan, jadi masa dia sembahyang tu pakai seluar. Seluar tu bukan ketat, seluar tu longgar. Tapi bila kita rukuk, bila kita sujud, kan nampakkan bentuk badan, punggungnya nampak, bentuk punggung. Lepas tu bila kita duduk tahiyat sebagai contoh, nampak bentuk paha. Maka bentuk-bentuk yang macam tu dimaafkan. Sebab seluar kita dah longgar. Jadi itu contoh mudah untuk kita faham bahawa dalam perkara yang macam ni, pendapat peribadi saya, kita tak perlu strict sangat, tak perlu tegas sangat. Tapi saya tak nafikan bahawa memang majoriti ulama mengatakan bahawa batal. Jadi ihtiyatnya, precautionnya ialah dianjurkan bagi kaum muslimat untuk pakai dengan lebih sempurna lah, tutup bahagian dagu. Tapi let's say masa kita di pejabat, kita tak ada pakaian yang sesuai dan sebagainya, maka kita boleh teruskan sembahyang dalam keadaan sedemikian kerana masih ada pendapat ulama yang kata itu termasuk yang sangat sedikit dan dimaafkan. Wallahu a'lam. Ada soalan dekat ruangan chat ni. Assalamualaikum Ustaz. Jam berapa waktu pagi dan waktu tengah hari waktu haram solat sunat? Baik, bila kita kata waktu yang diharamkan kita sembahyang sunat waktu pagi ni, yang pertamanya ialah waktu apa yang dipanggil sebagai lepas subuh. Kita lepas sembahyang subuh, masih lagi dalam waktu subuh, kita sembahyang sunat waktu tu, maka itu termasuk dalam waktu larangan. Lepas tu satu lagi waktu yang dipanggil sebagai waktu sunrise, kan, syuruk tu kita tengok. Baik, kita ada sembahyang sunat isyraq kan. Sembahyang sunat isyraq ni para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan bahawa sembahyang sunat isyraq itu berbeza dengan sembahyang sunat duha. Sebahagian lagi mengatakan bahawa sembahyang sunat isyraq adalah sembahyang sunat duha, cuma nama dia isyraq kerana dia adalah duha yang paling awal. Jadi bila siapa yang sembahyang duha pada waktu duha yang paling awal, itu dinamakan sebagai sembahyang sunat isyraq. Jadi ada dua pendapat. Sama ada isyraq berasingan daripada duha. Baik, jadi ada dua keadaan. Yang pertamanya dalam waktu subuh, kita dah sembahyang subuh. Maka pada masa itu bila kita sudah sembahyang subuh, walaupun masa tu masih ada lagi waktu subuh, belum terbit matahari, maka kita dilarang daripada menunaikan solat pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dah tamat waktu subuh. Sebab apa tamat waktu subuh? Sebab terbit matahari. Bila terbit matahari, waktu terbit matahari itu, bila terbit matahari itu, kita dilarang daripada menunaikan solat. Jadi tuan-tuan tengok takwim, berapa minit selepas tu, 15 minit, 17 minit, setengah jam,
Selepas daripada terbit matahari, tengok takwim, lepas tu barulah masuk sembahyang sunat isyraq ataupun duha yang paling awal. Maka bila dah masuk waktu duha kan, maka pada waktu itu barulah kita dianjurkan untuk menunaikan solat yang kita panggil isyraq ataupun duha. Jadi itu dua keadaan di mana kita dilarang daripada menunaikan solat. Wallahu a'lam. Pak Rosmah, kan salah tekan Pak Rosmah nak tanya ke? Silakan. Ataupun Puan Aminah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bertanya tentang kurban. Mengenai makruh kita potong kuku, potong apa tu, tempohnya dari 1 hari bulan lah sampai penyembelihan tu kan. Betul. Untuk kaum lelaki. Untuk kaum lelaki. Perempuan tak kena? Tak kena. Oh, tapi kalau buat kurban di luar negara? Sama. Saya tak tahu bila masa penyembelihan tu. Baik. Bagi sesiapa yang menunaikan ibadat korban luar negara ataupun dalam negara tapi dia tak tahu kan. Sebab tu kita kata bahawa yang bagusnya, yang afdalnya ialah kita melakukan ibadat korban tu dalam keadaan kita hadir di tempat tu. Tapi sebab kita menunaikan ibadat korban tadi di tempat yang jauh, kan, kita tak tahu. Maka kita kebiasaannya kita akan minta kepada penganjur supaya WhatsApp, kan, ataupun apa-apa dengan bentuk perhubungan bagi tahu bahawa bahagian kita itu, binatang kita itu telah disembelih, telah dikorbankan. Itu untuk kita dapat fadilat tadilah, fadilat berkenaan dengan larangan potong kuku, rambut, semua bulu pada badan tadi. Maka bagi sesiapa yang tidak dapat mengetahui bilakah binatang dia disembelih, maka dia kena buat anggaran lah agak-agak bila. Katalah contohnya pihak penganjur kata kami akan sembelih pada hari raya pertama sebagai contoh. Yang dia buat ni di Afrika. Maka dia kena tengoklah waktu Afrika tu bila, kita agak-agak dengan waktu kita kat sini, maka barulah kita potong kuku dan sebagainya. Tapi kalau kita tak tahu, maka kita kena buat anggaran. Raya pertama ke raya kedua kita kena tunggu sehinggalah kepada hari raya ketiga ataupun hari raya keempat. Setengah-setengah tempat mereka buat sampai raya ketiga, setengah tempat sampai raya keempat tu, hari tasyrik yang ketiga itu. Jadi bila kita buat anggaran itu, barulah kita potong rambut ataupun kuku untuk sahibul korban sahaja. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay, baik. Puan Nur Hasimah, silakan. Puan Nur Hasimah nak tanya? Salah tekan. Ustaz. Okey. Waalaikumsalam. Ustaz, sembahyang duha yang 12 tengah hari itu haram ke tidak Ustaz? Sembahyang apa? Sembahyang duha yang 12 matahari tegak atas kepala tu. Baik, sembahyang duha yang waktu tengah hari. Dia macam ni mudah. Kita mungkin kita lupa apa waktu duha ni kan. Walaupun kalau kita tengok fatwa, banyaklah fatwa, contohnya tengok fatwa Mufti Wilayah Persekutuan berdasarkan mazhab Syafi'i, duha ni dia bermula lebih kurang dalam 15 minit selepas terbit matahari kan. Jadi sebelum 15 minit tu kita dilarang daripada sembahyang sunat. Baik, lepas tu sampai bila habis duha ni? Kan, jadi duha ni dia habis masuk zuhur. Cuma kita nak tahu waktu tu bila kan yang kita tak boleh sembahyang sunat tu. Jadi saya suka bagi kepada orang ramai mudah je. Ambil setengah jam awal dengan setengah jam akhir, ataupun ambil 1 jam awal dengan 1 jam akhir. Bagi siapa yang tak boleh nak agak 15 minit ke 12 minit ke, maka itu cara yang mudah lah. Sebab bila once dah matahari tegak atas kepala tu, dah hampir masuk waktu zuhur, maka pada waktu itu kita sudah dilarang daripada menunaikan solat. Jadi anggarannya kita ambil lah
setengah jam sebelum daripada waktu zuhur. Itu formula mudah lah untuk orang awam kan, untuk kita mengelak daripada kita semayang waktu yang dilarang. Okey. Maknanya 12 tengah hari matahari tegak tu dilarang lah ya Ustaz? Pukul 12 boleh lagi sebab dalam negara kita, katalah puan tinggal di mana, di Kuala Lumpur sebagai contoh. Sekarang ni zuhur masuk pukul berapa? Saya rasa dalam 1 lebih kan zuhur di Kuala Lumpur. Jadi 1 lebih. Jadi kalau pukul 12 tu dia belum masuk waktu haram lagi. Dia macam tu. Okey, terima kasih. Nur Adida, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya mengenai akikah ni. Kita kena buat sebelum budak balik kan Ustaz. Tapi kalau ialah mungkin masa dulu-dulu mak bapak tak buatkan untuk kita. Jadi haruskah kita buat akikah untuk sendiri ataupun untuk anak-anak yang dah balik? Baik. Dia macam ni. Sahabat-sahabat sekalian, ini ramai yang ramai yang nak kata keliru, bukanlah keliru tapi mungkin boleh kata keliru lah, ataupun salah faham berkenaan dengan akikah. Jadi memang ada di kalangan kita dia akikahkan diri sendiri, tapi sebenarnya itu salah kan, itu salah, itu kefahaman yang keliru. Sebab apa? Kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan akikah. Kan? Akikah ni ialah suatu anjuran dalam agama kepada ibu bapa sebagai tanda kesyukuran. Kan? Sebagai tanda kesyukuran. Jadi hukum dia tu adalah sunat muakkad. Kan? Sunat muakkad. Jadi kita tak dianjurkan untuk mengakikahkan diri sendiri. Kan? Bila tak dianjurkan untuk kita buat akikah diri sendiri, kita tak dapat pahala pun. Kita tak dapat pahala. Jadi ini yang kita kena tahulah. Jadi kita akikah untuk anak kita, bukan untuk diri kita. Jadi kalau contohnya kita dah besar, mak ayah kita bagi tahu yang mereka tak akikahkan kita tak dianjurkan untuk mengakikah diri sendiri. Bagi sesiapa yang mengakikah dirinya sendiri, dia tak dapat pahala akikah. Dia cuma dapat pahala menjamu orang makan. Yang tu dia dapatlah. Walaupun akikahnya itu tidak sah, tapi sebab dia jamu orang makan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala sebab dia memberi orang lain makan. Jadi bukan pahala akikah yang dia akan dapat. Wallahu'alam. Ada yang buat untuk diri dia sendiri dan untuk anak dia yang telah balik Ustaz. Itu yang saya tanya. Dia tak diharuskan lah ya. Untuk anak kan, untuk anak untuk anak yang dah besar, maka pahalanya tak samalah dengan pahala asal tersebut. Sebahagian ulama dia macam amal ibadat yang diqada lah. Pahalanya ada, tetapi dia tidaklah sesempurna pahala yang asal itu. Asal. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, nampaknya setakat itu saja kot soalannya terakhir Ustaz ya. Ada lagi ke? Assalamualaikum Ustaz. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar ada orang kata kalau tak buat akikah tak boleh buat kurban. Macam mana betul? Akikah dengan korban adalah dua ibadat yang berbeza. Jadi kita boleh buat akikah dan kita boleh buat korban. Tapi dua ibadat yang berbeza. Tapi jangan kita cantum dalam satu bahagian, tak boleh. Kan? Contohnya kambing tu akikah dengan korban sekali, tak boleh lah. Itu tak dibenarkan dalam agama. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Rasanya setakat itu saja soalan-soalan pada jemaah kita hari ini. Dan alhamdulillah, jazakallahu khairan al-fadhil Ustaz Dr. Ahmad Jalani atas kesudian berkongsi ilmu berkenaan dengan beramal dengan perkara-perkara makruh, iaitu tindakan-tindakan apa yang seharusnya dan tidak dilakukan ataupun kegiatan yang sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Dan semoga perkongsian ilmu ini dapat sedikit sebanyak memberi kefahaman dan manfaat bagi kita semua. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk menutup majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan.
marilah kita sama-sama berdoa dengan kita berdoa dengan doa yang sering kali kita baca, iaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan juga amalan yang diterima olehmu. Dan sebelum saya tutup ni, sahabat-sahabat sekalian, kebetulan saya Google sekejap soalan tadi. Saya nak perbaiki jawapan saya berkenaan dengan hukum akikah diri sendiri ni. Sebab ada pendapat lain yang saya rasa saya kena kongsi pendapat ini. Iaitu ada pendapat ulama Syafi'iyah yang kemudian, ini bukan ulama yang dulu-dulu, tapi ulama yang kemudian, yang berpendapat bahawa kalau seseorang anak tu kalau seseorang tu tak mampu melakukan akikah, kemudian lepas tu dia jadi mampu pula selepas tu, kan, maka tidak sunat lagi untuk melakukan akikah. Itu satu pendapat. Jadi 7 hari je, lepas tu dah tak sunat dah. Tapi ada satu lagi pendapat, sebahagian Syafi'iyah, dia kata bahawa sebelum tamat tempoh nifas, maka pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i, hukum sunatnya kekal sehingga anak itu baligh. Itu satu. Sunat tu kekal sampai dia baligh. Kemudian satu lagi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahawa akikah itu dituntut ke atas ayah dan datuk, sebab dia wajib menafkahkan bayi, dan bayi itu dianggap sebagai fakir, perlu kepada duit ayah ataupun datuk dia. Kemudian akikah itu hendaklah ditunaikan bukan menggunakan harta anak dia, tapi kena guna harta ayah ataupun harta datuk tadi. Tapi kalau anak itu baligh sebelum sempat diakikahkan, maka sunat. Ini pendapat sebahagian ulama Syafi'iyah. Tapi bukan pendapat yang saya sebut tadi, pendapat tambahan untuk pengetahuan tuan-tuan. Maka sunat bagi anak tersebut mengakikah dirinya sendiri. Siapa yang cakap ni? Ini adalah Imam Khatib Syarbini dalam kitab Mughni Muhtaj. Kitab Mughni Muhtaj ni kalau dalam mazhab Syafi'i dianggap sebagai antara kitab qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Maka dalam kitab Mughni Muhtaj, dia kata sunat hukumnya untuk seseorang yang dewasa yang belum diakikahkan untuk mengakikah dirinya sendiri. Manakala dalam Khatib Syarbini kata dalam kitab Mughni Muhtaj, dia kata sunat akikah untuk diri sendiri. Ini tambahan kepada pendapat yang saya sebut tadi. Jadi pendapat pertama, jumhur ulama kata tak sunat. Tapi pendapat yang disebut oleh Khatib Syarbini dalam Mughni Muhtaj, dia kata sunat diri sendiri, buat akikah untuk diri sendiri sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala berikan. Jadi itu ada tambahan kepada jawapan tadi. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.